Khazanah Melayu yang kian dilupakan. Namun siapa sangka masih ada segelintir kudrat memperjuangkan seni warisan anyaman Mengkuang menggunakan cara tradisional ini. Di Kelantan ini terutamanya mempunyai pelbagai produk seni warisan yang sangat-sangat unik dan mungkin satu-satunya produk yang ada di dalam dunia yang kita perlu jaga, perlu pelihara sebaik mungkin. Pasir Putih, Kelantan. Mereka komuniti kecil yang masih meneruskan kemahiran warisan anyaman tikar Mengkuang bagi mengekalkan cara hidup tradisional budaya Melayu. Berusia lewat 80-an, Siti Khatijah Mat Adam atau dikenali sebagai Mok Ngah antara perintis seni anyaman di kampung ini. Tengok daripada orang tua-tua dulu, mula-mula tu, lepas tu saya pun, makcik pun dia kita katakan pandai sendiri tu. Tengok saya kasai buat, kawan-kawan buat. Mak ngapa buat lah, gitu. Lepas tu, lama-lama tu orang kemas pun ambil. Suruh ngajar lah. Ngajar dari kemas tu. Masa tu lah, tahun 81 hingga tahun 97. Menurut Mok Ngah, kemahiran dan minatnya bermula apabila saban hari melihat ibunya membuat anyaman. Malah, dalam masa kurang sebulan, dia sudah mulai mahir dengan anyaman ini. Okey, apa yang saya sedang buat ni adalah anyaman asas. Saya difahamkan oleh makcik, kalau nak buat kerayaan yang macam ni, dia perlu belajar dulu asas ni Tapi bagi saya macam asas ni pun agak sukar jugalah bagi yang baru macam saya. Kali ni macam mana lepas ni? Saya dah tak tahu dah macam mana. Sekejap. Okey. Yang ni buat kepala dia ni. Okey, yang macam ni Alright. Lepas tu ni turunkan. Turunkan. Okay. Yang ni yang saya buat, tapi tu pun makcik ni tunjuk saya juga. Kalau saya buat seorang, saya rasa saya tak mampu nak buat. Tapi kalau yang macam ni, mereka akan pilih warna dahulu. Kemudian mereka akan pilih berapa ukuran yang perlu mereka gunakan dan berapa helai urat untuk menghasilkan satu tikar Mengkuang macam ni. Dan sebenarnya rekaan ni semua dalam otak, semua dalam fikiran. So memang sangat kreatif. Saya rasa memang memerlukan kesabaran lah untuk menghasilkan satu tikar Mengkuang ni. Kalau tak sabar memang tak jadi. Kalau tak sabar tak jadi Seperti biasa, tugas buat Nur Harmoni Mat Rani dan Faridah Daud ialah mengambil daun Mengkuang. Rutin ini dilakukan 3 kali seminggu. Kalau yang muda yang macam mana? Yang sana tu, yang muda tu, yang nampak putih ni. Yang ni? Itu dari sini, jauhnya. Ni. Itu yang muda. Kenapa ni? Pacat. Pacat. Dah pacat. Okey. Untuk pemilihan daun Mengkuang ini untuk dijadikan tikar adalah dengan memilih daun yang jenis tua, sebab dia lebih keras daunnya dan lebih tahan lasak lah untuk buat tikar tersebut. Tapi kalau nak cari daun Mengkuang ni, dia kena berhati-hati sebab kalau saya perhatikan kat sini, tepi ni ada duri. Di tengah. Dengan tengahnya sekali. Sekali berapa dalam seminggu tu berapa kali ambil daun? Dalam dua kali, 3 kali. Kita tengoklah kalau cepat. Disebabkan daun Mengkuang tumbuh di kawasan semak, mereka perlu berhati-hati dengan haiwan berbisa. Kami difahamkan awal pagi dan lewat petang ialah masa sesuai untuk mengambil daun Mengkuang
agar tidak mudah layu atau patah ketika proses menyukat dan melurut dilakukan. Hampir seminggu mereka menghabiskan masa memproses daun mengkuang sebelum ia sesuai digunakan dalam seni anyaman. Ketelitian dan kesabaran perlu ketika melakukan kerja-kerja pemprosesan daun mengkuang ini. Seni warisan ini kian pupus. Permintaan pelanggan juga tidak seperti dahulu. Namun, ketelitian hasil kerja Mak Ngah masih mampu menarik segelintir pelanggan untuk terus setia. Selesai kerja membuang duri, proses menyukat dibuat menggunakan alat khas iaitu jaka bagi mendapatkan saiz lembaran daun yang sama. Tanya selepas diikat macam ni, makciknya kata akan direbus dekat periuk tu lah sehingga dia bertukar warna menjadi perang. Kemudian dia akan direndam selama 2 malam. Barulah dikeringkan. Baru dijemur. Baru dijemur Kalau bilah ni besar macam ni dah 2 hari. Kalau bilah halus gini sama sehari pun dia kering. Maksudnya kalau bilah kecil yang macam ni sehari dah boleh kering, tapi yang ni 2 hari. 2 hari kering kalau yang besar ni. Ibu kepada 5 orang anak, Nik Asyah Nik Cik, ialah generasi ketiga yang mengekalkan warisan anyaman mengkuang ini. Bermula dengan sekadar membantu ibunya, Mok Jah menganyam tikar, kini ia menjadi sumber pendapatan buatnya. Bagi mendapatkan warna sekata pada anyaman tikar, daun mengkuang direbus terlebih dahulu. Ia bertujuan melunturkan warna asal daun tersebut. Sekolah Menengah Kebangsaan Gaal, Pasir Putih. Berkhidmat hampir 7 tahun, Muhammad Nazifi Ismail antara insan yang mencintai seni warisan dan kebudayaan Melayu. Dipercaya bahawa seni ini ialah medium penyatuan persaudaraan antara masyarakat setempat. Perlu memelihara seni warisan bangsa Malaysia ini sebaik mungkin, dan ini merupakan tanggungjawab kita sebagai Malaysian untuk nak jaga keunikan, untuk nak jaga ketinggian ataupun keaslian produk-produk yang kita ada di Malaysia. Semua ni artis yang masyhur ini. Lebih sedekat, dia terbabit membantu penggiat seni anyaman dalam memartabatkan khazanah itu ke persada antarabangsa. Setelah setengah jam direbus, daun mengkuang perlu direndam selama 2 hari sebelum ia dijemur. Anak-anak pandai berlakon. Anak-anak pandai berlakon. Dia minat ke? Minat pandai lah. Kalau tak minat, tak pandai. Anak 3 perempuan tu pandai berlakon. Anak-anak saudara tu pandai berlakon. Daun mengkuang yang telah direndam perlu dijemur sehingga benar-benar kering. Ia penting dalam mempengaruhi ketahanan daun agar tidak mudah reput atau koyak ketika proses anyaman nanti. Pengusaha ataupun penggiat kraft ini terdiri daripada orang-orang yang agak berumur dan tidak disertai oleh generasi muda. Kanser payudara adalah pembunuh wanita.